Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam sesi Bahasa Melayu Sekolah Rendah, tuition dalam talian, tuition online, Perlis Mengaji. Dan cikgu nak mohon kamu sediakan alat tulis dan juga buku catatan untuk sesi kali ini. Okey, untuk hari ini cikgu akan berkongsi dan membincangkan topik kata sendi nama. Kata sendi nama. Okey, sebelum kita mulakan pelajaran, kita mulakan dengan bacaan doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dan cikgu harapkan pada akhir sesi ini kamu dapat mengenal kata sendi nama dan seterusnya kamu dapat menggunakan kata sendi nama ini dalam konteks yang tepat, dalam ayat yang betul. Okey, sebelum kita mulakan pelajaran, cikgu nak minta kamu tonton video cikgu terlebih dahulu. Aiman sekeluarga ingin bercuti di Kota Kinabalu. Mereka pergi ke lapangan terbang dengan menaiki bas. Mereka berlepas dari Kuala Lumpur menaiki pesawat Air Asia. Perjalanan mereka dari pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari. Aiman mengucapkan terima kasih kepada ibu bapanya kerana membawanya pergi bercuti. Yeay! Lihat, bercuti di Kota Kinabalu, pergi ke lapangan terbang, berlepas dari Kuala Lumpur, terima kasih kepada ibu bapa. Nampak tak perkataan di, ke, dari dan kepada? Perkataan di, ke, dari dan kepada ini ialah kata sendi nama. Kata sendi nama ialah perkataan yang berada di hadapan kata nama atau frasa nama. Mari kita lihat fungsi setiap satu kata sendi nama ini. Kata sendi nama di digunakan untuk menunjukkan tempat. Ya, Kota Kinabalu ialah tempat. Kata sendi nama ke merujuk tempat atau arah yang dituju. Ya, Aiman mahu menuju ke lapangan terbang. Kata sendi nama dari merujuk pada tempat atau masa. Kata sendi nama kepada pula merujuk orang yang ditujui. Okey. Dalam video tadi telah dinyatakan di situ 4 kata sendi, betul? 4 kata sendi antaranya di, ke, dari dan kepada. Dan sebenarnya kata sendi ini cikgu nak kenalkan lebih banyak seperti yang dalam paparan ini. Ada banyak jenis kata sendi nama. Dan sebelum tu, kalau awak dapat perhatikan dalam video tadi, apa yang dimaksudkan dengan kata sendi nama?
Okey. Kata sendi nama ini di perkataan yang dalam paparan awak ini letaknya di hadapan frasa nama. Contohnya tadi dalam video tadi bercuti di Kota Kinabalu. Kota Kinabalu tu nama tempat kan? Kata nama khas, nama tempat dan merupakan frasa nama. Jadi di hadapan Kota Kinabalu itu adanya penggunaan kata sendi di. Itu contoh yang pertama. Kalau yang keduanya tadi dalam video tadi pergi ke lapangan terbang kan? Pergi ke lapangan terbang. Lapangan terbang tu juga merupakan frasa nama. Jadi di depan frasa nama tu kita letakkan kata sendi ke. Begitu juga dengan contoh sejak misalnya, sejak Cikgu Fazilah tinggal di Changlun sejak 7 tahun lalu. Di situ cikgu gunakan di, Changlun nama tempat, dan cikgu juga guna sejak, sejak di situ menunjukkan peringkat masa. Okey, kita akan perkenalkan fungsi setiap kata sendi ini dalam paparan yang seterusnya. Okey, di sini cikgu paparkan ada jadual kata sendi, fungsi dia serta sebahagian contoh ayat. Sebahagian contoh ayat. Okey, nombor 1 di sini di. Di merujuk kepada tempat, menunjukkan tempat. Di tepi pantai kan, di Changlun, di dalam badan, tempat. Okay. Kalau yang keduanya ke ini menunjukkan tempat atau arah yang dituju. Arah yang dituju. Ke masjid kan, tempat. Ke masjid, ke dalam tong sampah, buang sampah arah mana? Ke dalam tong sampah. Itu ke, menunjukkan arah yang dituju. Ke juga menunjukkan waktu dan juga masa. Ke pukul 6 petang. Menunjukkan masa. Saya tunggu beliau ke pukul 6 petang. Contohnya, ke pukul 6 petang menunjukkan waktu masa. Yang ketiganya pada. Pada ini menunjukkan tempat dan juga masa. Misalnya pada sekeping kertas. Pada pukul 9 pagi. Itu masa. Dan jika perkataan ada, duduknya di depan pada, di hadapan perkataan pada, ia menunjukkan maksud benda yang bernyawa. Contoh di sini, ada pada Maryam. Ada pada Maryam. Wujudnya perkataan pada, di depan ini ada penggunaan ada. Ada pada dan diikuti dengan benda yang bernyawa. Maryam. Ada pada Maryam. Buku itu ada pada Maryam. Itu penggunaan pada. Okey. Kepada menyatakan sasaran. Sasaran itu merujuk manusia, haiwan, unsur mujarad. Contoh kepada setiausahanya. Surat itu kepada setiausahanya. Kepada siapa? Sasarannya siapa? Kepada manusia, setiausaha. Kepada setiausaha. Nyatakan sasaran. Kepada juga menunjukkan pecahan. Dipecahkan kepada beberapa kumpulan. Menunjukkan pecahan. Kepada juga menunjukkan perubahan keadaan. Meningkat kepada. Meningkat kepada. Suhu badannya meningkat kepada 40 darjah Celsius. Itu menunjukkan asalnya suhu badannya normal kan, 36, 37. Meningkat kepada menunjukkan perubahan keadaan, perubahan suhu misalnya. Okey, dari. Dari ini menunjukkan tempat, arah, waktu atau masa, dari sekolah, dari sudut akademik, dari pukul 2 petang. Daripada pula, tujuannya untuk menunjukkan punca bagi manusia, haiwan, benda atau unsur mujarad. Contohnya di sini daripada Encik Robert. Hadiah ini daripada Encik Robert. Hadiah tu puncanya dari mana kan? Daripada Encik Robert. Daripada siapa? Menunjuk manusia, Encik Robert. Dan daripada juga dia berfungsi untuk memberitahu kita tentang sumber ataupun asal kejadian sesuatu perkara. Suatu benda. Misalnya di sini diperbuat daripada kayu cengal. Kerusi itu diperbuat daripada kayu cengal. Kerusi itu asalnya dari mana? Dari plastik? Dari kayu? Daripada. Penggunaan daripada kayu cengal. Kemudian daripada juga menunjukkan perbezaan atau perbandingan. Menunjukkan perbezaan ni, misalnya lebih besar daripada Ali lebih besar daripada adiknya. Menunjukkan perbandingan, perbezaan. Ali lebih tinggi daripada adiknya. Menunjukkan perbezaan, perbandingan di situ. Penggunaan daripada.
Untuk menunjukkan maksud untuk, tujuan sesuatu itu dilakukan untuk perpustakaan sekolah. Ra ini dibuat untuk perpustakaan sekolah. Misalnya untuk apa? Untuk menyambut guru baru. Majlis ini untuk menyambut guru baru, guru baharu. Okey, untuk menyambut. Akan ini menunjukkan maksud terhadap atau kepada, macam terhadap atau kepada, tetapi dia menjurus kepada keadaan perasaan, rindu akan keluarganya, kan? Rindu akan keluarganya, suka akan, menunjukkan perasaan ataupun unsur emotif di sini, menunjukkan rasa emosi, emosi rindu, suka, benci. Okey, hingga dengan sampai. Hingga dengan sampai ni dia menunjukkan peringkat dan hal masa. Hingga tingkatan 3, sampai malam. Oleh pula menunjukkan yang melakukan atau sebab. Didermakan oleh seorang hartawan. Menunjukkan pelaku. Pelaku dalam konteks ayat pasif, didermakan oleh seorang hartawan. Sumbangan itu didermakan oleh seorang hartawan dalam ayat pasif. Tertembak oleh senapang. Ini sebahagian ayat lah. Dengan ini menunjukkan alat yang digunakan. Mengikat kotak dengan apa? Dengan tali. Membawa maksud bersama-sama. Pergi dengan adiknya. Sama-sama pergi dengan adiknya. Menunjukkan maksud bersama-sama. Okey, demi. Demi pula digunakan untuk tujuan, untuk menyatakan urutan, untuk menyatakan penegasan. Demi Malaysia, bab demi bab. Cikgu menerangkan bab demi bab. Demi Tuhan, penegasan. Demi Tuhan, saya tidak berbohong. Menunjukkan penegasan di situ. Okey, tentang. Tentang ini dia nak menceritakan tentang perkara yang dibincangkan. Apa yang diberitahu, apa yang dibicarakan. Dan juga menunjukkan rujukan umum. Tentang peristiwa itu, tentang kebajikannya. Dan terhadap. 14 ini terhadap digunakan untuk rujukan yang melibatkan benda, orang, haiwan, terhadap orang buta, terhadap kucingnya, penggunaannya terhadap. Okey, semenjak cikgu dah maklum tadi menunjukkan masa sejak setahun lalu, semenjak hari itu. Okey, sejak dengan semenjak ini kita boleh menggunakan dalam konteks yang bertukar ganti, boleh saling bertukar. Okey, 16 dalam antara. Kedua-dua ini digunakan dalam lingkungan yang tak ada ruang, yang tak ada jarak dan tak ada jangka waktu. Kita tak pasti dia berlaku di antara tu. Contohnya di sini antara mereka dalam masa 5 minit dalam bidang sains. Beliau akan tiba dalam masa 5 minit. Tak pasti lagi bila nak sampai. Mungkin dalam pukul 10 sekejap lagi kan. Mungkin pukul 10:05 minit. Dalam masa 5 minit. Dalam lingkungan yang tak ada ruang, yang tak pasti jangka waktu. Okey. Okey, yang 17 ini. Seperti bagai, umpama, laksana, bak, macam. Ini menunjukkan kiasan. Kiasan. Putih seperti kapas misalnya. Seperti orang gila. Hidupnya laksana raja. Kacaknya dia macam putera raja. Contohlah penggunaan ini. Seperti bagai umpama, laksana, bak dengan macam ini, kebiasaannya dia boleh saling bertukar ganti, bergantung pada konteks ayat. Okey, cikgu dah terangkan sebab sedikit tentang tugas dan fungsi. Setiap kata sendi ada fungsi yang berbeza. Okey, sekarang di sini cikgu tunjukkan beberapa contoh soalan yang menguji kata sendi nama dalam UPSR, dalam kertas penilaian misalnya. Ini contoh dalam bahagian A, soalan objektif. Ini juga dalam soalan objektif, aneka pilihan A, B, C, D. Dan sebahagiannya juga diuji dalam bentuk subjektif ataupun masih dalam konteks kertas pemahaman bahasa Melayu. Tapi dia memerlukan kita memilih jawapan dan letakkan dalam ruang kosong. Macam di sini contoh, dia bagi pada kita 8 jawapan. Dia minta kita pilih 4 yang terbaik, yang sesuai dengan soalan yang dikemukakan. Dan pada masa yang sama, penggunaan kata sendi ini juga penting dalam penulisan.
dalam kertas penulisan, kertas BM012. Dalam bina ayat misalnya, dalam karangan, lebih-lebih lagi dalam karangan. Awak salah penggunaan kata sendi, itu telah menyebabkan markah bahasa akan dipotong. Itu pentingnya. Nak guna dari, daripada, kena tengok pada konteks ayat yang betul. Nak guna di dengan ke, kena tahu dia untuk arah ke atau untuk tempat ke. Itu nah. Kita akan tengok selepas ini satu persatu. Okey. Di sini cikgu paparkan apa ni nak kata? Ada kata yang tersembunyi. Ada kata yang tersembunyi dalam ni. Okey, dalam ini ada beberapa kata yang tersembunyi dan kata ini boleh digunakan bersama dengan kata sendi di. Cuba awak teliti dan perhatikan kata di dan diikuti dengan perkataan yang dalam kotak yang cikgu paparkan ini. Cuba awak cari, cikgu boleh bagi pembayang. Cuba tengok baris yang pertama. Baris yang pertama, huruf P. Awak nampak tak di situ ada perkataan apa? Ada perkataan ini. Tengok ni, pondok. Pondok. Okey, awak dapat jumpa tak tiga? Tiga sahaja. Awak boleh cari dalam bentuk yang mendatar, menegak ataupun menyerong. Okey, cikgu paparkan di sini. Cikgu jumpa pondok, padang, atas, Melaka. Ini contoh yang dapat kita jumpa. Tiga kata ini kita boleh gunakan di hadapannya. Di padang, di atas, di Melaka. Okey. Sekarang cikgu nak minta bantuan kamu. Cuba awak fikirkan dan bentukkan cikgu, bina cikgu ayat bagi kata ini. Di padang. Bina ayat menggunakan di padang. Bina ayat menggunakan di atas. Bina ayat menggunakan di Melaka. Awak boleh cuba komen juga dalam ruangan komen Facebook Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Okey, contohnya kita boleh buat di sini. Ali bermain di padang. Ali bermain di padang. Okey. Kalau untuk atas pula, di atas. Bina ayat guna di atas. Buku itu di atas meja. Dan Melaka, di Melaka. Di Melaka. Saya tinggal di Melaka. Okey. Dan ada juga beberapa contoh lain, di kantin, di pondok, di bahagian, di pekan. Kerja rumah awak, cuba bina ayat ini di rumah, di pondok, di atas. Okey. Sekarang kita tengok di. Penggunaan di, cikgu cakap sebelum tadi, guna untuk tempat. Ingat, untuk tempat. Cikgu bagi kat sini gambar sebagai pembayang, tempat. Persembahan itu diadakan di Alustar. Alustar ni sebagai tempat, di Alustar. Dia menunggu kami di perhentian bas. Perhentian bas ini juga tempat. Tunggu di mana? Tempat mana nak tunggu? Di perhentian bas, menunjukkan tempat. Di untuk tempat. Okey. Kesalahan penggunaan di. Ini kesalahan yang sering dilakukan oleh kamu biasanya. Okey, tengoklah. Burung-burung pulang ke sarang di waktu senja. Di waktu senja ini salah. Cikgu cakap di untuk tempat saja. Di untuk tempat. Sepatutnya ini, waktu ini masa. Bila masa kita kena guna pada. Pada waktu senja. Contoh kesalahan yang kedua. Raja Iskandar memerintah di zaman itu. Ini pun salah. Di zaman itu pun salah. Zaman ini masa. Cikgu cakap di ini untuk tempat. Untuk tempat, zaman ini bukan tempat, ini masa. Jadi kita perlu letak pada. Yang betulnya, Raja Iskandar memerintah pada zaman itu. Pada zaman itu. Okey, di untuk tempat. Kita tengok ke pula. Nombor 1. Mereka akan pulang ke kampung esok. Esok boleh balik kampung. Mereka akan pulang ke kampung esok. Ke kampung esok menunjukkan arah
tempat yang dituju, ke kampung, arah tempat nak pergi mana, dia nak pulang ke mana ni, arah mana, ke kampung. Okey, nombor 2. Pelajar itu menoleh ke kiri, ke kanan. Ke kiri, ke kanan. Itu menunjukkan arah. Dia pusing ke mana, dia toleh ke mana? Ke kiri, arah kanan. Itu menunjukkan arah. Arah. Nombor 3, mesyuarat itu berlangsung dari pukul 8 pagi ke pukul 10 pagi. Di sini penggunaan ke ini menunjukkan waktu atau masa. Waktu atau masa. Ingat logo jam ni, ingat jam. Dan yang keempat, pakar perubatan mengadakan pemeriksaan dari semasa ke semasa. Ini juga menunjukkan konteks masa. Dari semasa ke semasa. Dan konteks yang nombor 4 ni, ayat nombor 4 ini, penggunaan dari dengan ke ini, dia saling datang dalam keadaan serentak. Dari semasa ke semasa ataupun dari masa ke masa. Ini penggunaan ke. Ingat, ke arah dengan masa. Ke. Okey, ini kesalahan penggunaan ke. Berita itu sampai ke pihak polis. Salah. Berita itu sampai ke pihak polis. Salah. Sebab cikgu cakap ke untuk arah. Untuk arah. Untuk masa. Ke pihak polis. Ni arah ke? Bukan. Masa ke? Bukan. Jadi sepatutnya berita itu sampai kepada pihak polis, sasaran kepada pihak polis. Tolong berikan buku ini ke Ali. Ke Ali. Ke ni arah. Ali ni manusia di sini. Sepatutnya kepada Ali. Kepada Ali. Okey. Ini ke. Okey. Cikgu nak tarik perhatian kamu dengan penggunaan di dengan ke. Nombor 1 ni, Ahmad telah tiba di garisan penamat. Telah tiba di garisan penamat. Ayat yang kedua, Ahmad telah tiba ke garisan penamat. Telah tiba ke garisan penamat. Antara dua ayat ini, mana yang betul? Mana yang salah? Buat teliti betul-betul. Ahmad telah tiba. Kata kunci di sini, tiba. Tiba. Dah sampai. Dah tiba. Sampai tempat mana? Tempat. Di garisan penamat. Dah sampai. Tiba di garisan penamat. Ini betul. Nombor 1 ni betul. Sebab dah sampai. Dah tiba di garisan penamat. Di garisan penamat dah sampai di situ. Kalau yang nombor 2, Ahmad telah tiba ke garisan penamat. Ke garisan penamat. Ke ini cikgu maklum tadi untuk arah dan untuk masa, kan? Memandangkan di sini kata kuncinya tiba, jadi kita tidak boleh menggunakan ke. Jadi nombor 2 ini salah. Tiba di garisan penamat. Okey, ingat tiba di garisan penamat. Okey, yang nombor 2, contoh yang kedua, okey. Saya akan pergi ke Pulau Langkawi. Saya akan pergi ke Pulau Langkawi. Contoh yang kedua pula, saya telah sampai di Pulau Langkawi. Saya telah sampai di Pulau Langkawi. Antara kedua-dua ayat ni, mana yang betul? Mana yang salah? Ataupun kedua-duanya betul? Cuba awak teliti. Saya akan pergi. Dia baru nak pi. Dia baru nak pi. Pergi, kan? Arah mana dia nak pergi? Ke. Pergi ke Pulau Langkawi. Jadi, ayat di sini betul. Arah. Menunjukkan arah. Pergi arah mana ni? Ke Pulau Langkawi. Yang nombor 2, saya telah sampai. Kata kuncinya di sini sampai di Pulau Langkawi. Betulkah salah di sini? Sampai di Pulau Langkawi. Dah sampai tempat mana? Sampai di mana tempatnya? Di Pulau Langkawi. Kedua-dua ayat ini betul. Okey? Okey. Pada pula. Bas kami bertolak pada pukul 7 malam. Bertolak pada pukul 7 malam. Menunjukkan masa. Ni, pukul 7 malam masa. Pada waktu itu, ibu bapanya tiada di rumah.
Pada waktu itu menunjukkan waktu, masa. Terang-terang dah masa tu. Waktu. Nombor 3, tulis nama pada kertas ini. Tulis nama pada kertas ini. Di sini menunjukkan keterangan tempat. Tulis dekat mana? Tulis dekat kertas. Pada kertas keterangan tempatnya. Pada kertas ini. Wow itu tersangkut pada tiang telefon. Tersangkut di mana? Tersangkut kat mana? Tersangkut rujukan tempat dia pada tiang telefon. Pada tiang telefon. Ini penggunaan pada. Pada masa dan juga keterangan tempat. Keterangan masa dan keterangan tempat. Itu pada. Kita tengok kesalahan penggunaan. Surat ini hendak dikirim pada siapa? Surat ini hendak dikirim pada siapa? Salah. Ini salah. Sepatutnya kita perlu gantikan kepada. Surat ini hendak dikirim kepada siapa? Kepada siapa? Sasaran kepada siapa? Contoh yang kedua, kesalahan yang kedua. Berdoalah pada Yang Maha Esa. Berdoalah pada. Pada ini juga salah penggunaannya. Yang sepatutnya kita perlu guna kepada. Berdoalah kepada Yang Maha Esa. Pada ini, cikgu cakap tadi untuk masa. Menunjukkan keterangan masa dan keterangan tempat. Ini bukan masa, ini pun bukan tempat. Ini menunjukkan sasaran. Sepatutnya kepada. Kepada. Okey. Ini pula contoh, 3 contoh penggunaan kepada, kata sendi kepada. Sila kembalikan borang kepada kerani pejabat. Kepada kerani menunjukkan sasaran. Sasaran. Kepada siapa tu? Kepada kerani. Peserta itu dibahagikan kepada 2 kumpulan. Peserta itu dibahagikan kepada 2 kumpulan. Contoh yang kedua ini, dia menunjukkan pecahan. Makna pecahan. Dibahagikan kepada berapa? Menunjukkan pecahan. Nombor 3, suhu badannya meningkat kepada 39 darjah Celsius. Di sini menunjukkan perubahan. Perubahan keadaan misalnya, perubahan suhu misalnya. Ini contoh penggunaan pada dengan kepada. Okey. Masih ingat contoh yang cikgu maklum tadi, yang cikgu kongsikan tadi? Kita belajar kata sendi di, kata sendi ke, dari, di, ke, pada dengan kepada kan? Okey, 4 ni. Keempat kata sendi yang kita bincangkan tadi, cikgu masukkan dalam petikan pendek ini. Awak cuba teliti dan kita cuba cari apakah kesalahan yang kita dapat tengok dalam petikan ini. Kita cuba tengok dan perhatikan dan kita akan perbaiki sama-sama. Okey. Tengok baris pertama. Baris pertama. Di cuti sekolah yang lepas. Ni. Di cuti sekolah yang lepas. Di cuti sekolah. Cikgu maklum tadi, di untuk tempat. Adakah cuti sekolah ni tempat? Tak kan? Sepatutnya kita perlu gantikannya dengan pada. Pada cuti sekolah yang lepas, Arif telah pulang ke rumah neneknya dengan menaiki kereta. Pulang ke rumah. Betul tak di sini? Dia pulang arah mana? Arah ke rumah neneknya. Di sini penggunaan ke betul. Ke rumah neneknya. Kita tengok ayat nombor 2. Arif pulang bersama-sama keluarga untuk menziarahi neneknya yang tinggal di Taiping, Perak. Di Taiping, Perak. Di, cikgu maklum tadi untuk tempat. Adakah Taiping, Perak ini tempat? Ya, Taiping, Perak ini tempat. Jadi penggunaan di sini betul. Di Taiping, Perak. Okey, kita sambung. Kereta yang dipandu oleh bapanya bertolak di waktu pagi. Bertolak di waktu pagi. Di untuk tempat. Ini bukan tempat. Ini masa. Sepatutnya kita perlu gantikannya dengan pada. Bertolak pada waktu pagi. Kan? Okey.
pada pukul 6 petang. Pada pukul 6 petang. Di sini menunjukkan masa. Jadi penggunaan pada ini tepat sekali. Pada pukul 6 petang, Arif dan keluarganya telah selamat sampai ke kampung. Telah selamat sampai ke kampung. Adakah betul penggunaan ke di sini? Dah sampai dah. Sampai di tempat tu. Sepatutnya kita guna di. Di kampung. Dah sampai dah. Dah sampai. Di keesokan harinya juga salah. Pada keesokan harinya, ini masa. Pada keesokan harinya, Ahmad dan kakaknya mengikut nenek di dusun buah-buahan. Mengikut nenek di dusun buah-buahan. Dia ikut. Ikut siapa? Ikut nenek. Pi mana? Arah mana? Dia arah dia pi tu. Arah dia pi kita guna ke dusun. Ke dusun. Mereka mengutip pelbagai jenis buah di dusun. Mereka kutip buah di mana tempat? Di dusun. Okey, di sini betul. Kita sambung. Kemudian buah-buahan itu dijual pada asing. Dijual pada asing. Asing ni manusia. Cikgu maklum tadi dalam beberapa minit yang lalu, pada digunakan keterangan tempat. Keterangan masa, kan? Jadi asing ini manusia. Kita perlu gunakan kepada, menunjukkan sasaran manusia. Kepada siapa? Kepada manusia asing. Asing. Arif sangat gembira tinggal di rumah neneknya. Di rumah neneknya. Cikgu merahkan di rumah ini. Cuba kenal pasti apa kesalahan di sini. Di rumah neneknya. Kesalahannya, dia tak jarak. Sepatutnya betul dieja di rumah. Eja dalam bentuk dua perkataan. Di rumah neneknya. Arif mengucapkan terima kasih kepada nenek. Mengucapkan terima kasih kepada nenek. Ini menunjukkan sasaran. Merujuk manusia. Kepada. Kepada siapa? Kepada nenek. Okey? Okey. Cikgu nak bawa awak pula untuk mengenal penggunaan dari. Kata sendi, dari. Di sini cikgu suka menggunakan penggunaan dari ini menggunakan formula MAT. MAT. Ataupun ada rakan-rakan kita yang guna ATM. Itu terpulanglah. MAT pun boleh, ATM pun boleh. Ingat, dari formulanya MAT. Untuk awak mudah ingat, MAT. MAT. Apa tu MAT? M, masa. M, masa. A, arah. T, tempat. Contohnya, saya menunggu dari pukul 8 pagi. Dari pukul 8 pagi. Ini masa. Arah. Bola itu ditendang dari penjuru padang. Dari mana bola itu datang kan? Arah dia penjuru padang. Arah. Tempat. Asma berasal dari Kuala Lumpur. Dari. Ingat, dari ni mat. Okey. Cikgu nak bawa awak pada latihan sikit. Okey. Nombor 1, tandakan betul atau salah. Okey. Awak boleh komen juga pada ruangan Facebook Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Okey, nombor 1, tempoh pembayaran bermula dari tarikh penyerahan borang, dari tarikh. Tarikh di sini merujuk masa, M. Jadi di sini penggunaannya betul, tepat. Angin kencang bertiup dari arah selatan. Dari arah selatan. Terang-terang kat sini dia tulis arah ni, arah selatan. Jadi dia berada dalam formula ini. Mat. Jadi nombor 2 ini betul. Nombor 3, orang tua itu datang dari Gombak. Dari Gombak. Gombak ini tempat. Mat tempat. Dari Gombak. Jadi penggunaan dari di sini betul, tepat. Dan bagaimana pula dengan nombor 4? Tengok sini, ambil perhatian. Basikal itu hadiah dari ayah. Hadiah dari ayah. Cuba tengok ayah di sini. Ayah. Adakah ayah ini masa? M? Tidak. Adakah ayah ini A, arah? Bukan. Adakah ayah ini tempat? Pun bukan.
Jadi dalam nombor 4 ini, ayat yang keempat ini tidak memenuhi syarat mat ni. Tak boleh guna mat, tak boleh guna mat. Tak boleh guna dari. Tak boleh guna dari sebab ayat ini tak tergolong dalam mat. Tak boleh guna dari. Jadi nak guna apa cikgu? Kita kena gantikan dengan daripada. Daripada. Macam mana nak ingat daripada pula? Okey, sekarang tengok contoh di sini. Cikgu ringkaskannya menjadi kabus. Ini kebanyakannya awak hafaz sebagai kabus kan? Okey, kabus. K keanggotaan, A abstrak, B banding, O orang, S sumber. Okey, kabus. Cara untuk awak mudah ingat, awak dah ingat dari tu untuk mat. Jadi selain dari mat tu, awak gunalah daripada. Itu yang awak kena ingat. Selain dari mat, gunalah daripada. Kalau mat, guna dari. Okay, contoh ayat di sini. Keanggotaan. Kumpulan itu terdiri daripada 5 orang ahli. Keanggotaan daripada 5 orang ahli. Abstrak. Saya memperoleh manfaat daripada ceramah itu misalnya. Ceramah itu. Abstrak. Banding. Ahmad lebih tinggi daripada Ali. Menunjukkan perbandingan. Surat itu saya terima daripada Ahmad. Orang. Daripada Ahmad. Meja itu diperbuat daripada kayu. Diperbuat daripada kayu. Okey. Di sini kita gunakan formula kabus. Okey, kabus. Ingat, kalau dari mat. Ingat mat. Selain pada mat ni, kita perlu guna daripada. Awak selalu keliru. Ayat ni nak guna dari ke daripada? Jadi ingat, dari guna mat. Okey? Okey, di sini cikgu letakkan 3 kata. Cikgu nak minta kamu bentukkan kata ini, kata yang tak lengkap ini, menggunakan kata sendi daripada. Contohnya, daripada apa? Daripada apa maksudnya di sini? Apa yang dimaklumkan di sini? Daripada ini apa? Okey, cuba awak fikirkan dan awak boleh cuba komen pada ruangan bawah. Cikgu boleh bagi pembayang yang kotak kuning ini berwarna putih. Berwarna putih. Berwarna putih. Apakah benda ini? Dan di hadapan kata ini, kita boleh letak daripada. Kita boleh letak daripada. Daripada apa ini? Nombor 2 ni, kotak hijau ini, cikgu bagi pembayang diketuai oleh Perdana Menteri. Kotak kedua ini diketuai oleh Perdana Menteri. Daripada apa? Yang nombor 3 pula, pembayangnya ketua organisasi di sekolah. Organisasi di sekolah. Siapakah beliau? Ini. Okey, dapat? Okey, tengok jawapannya. Adakah sama dengan cikgu? Kapas, daripada kapas, daripada kerajaan, daripada guru besar. Daripada kapas, daripada kerajaan, daripada guru besar. Okey. Sekarang kita tengok penggunaan daripada. Kain itu diperbuat daripada kapas. Baju itu diperbuat daripada kapas. Ini penggunaan daripada. Okey. Kerajaan pula. Bantuan daripada kerajaan sudah diterima. Bantuan daripada kerajaan sudah diterima. Dan contoh yang ketiga, guru besar. Arahan terbaru itu datang daripada guru besar. Semua murid menerima sumbangan daripada guru besar. Ini penggunaan daripada. Okey. Okey, sekarang cikgu nak kukuhkan awak dengan beberapa contoh. Beberapa contoh penggunaan kata sendi yang lain. Kata sendi yang lain. Okey, cuba kita tengok dulu. Dan cikgu harapkan awak boleh ingat penggunaan dari, daripada, ke, di, kan? Okey, yang ini kita tengok sama-sama.
Okey. Awak boleh jawab sama-sama dengan cikgu pada ruangan komen. Okey, Pak Murad bekerja di ladang kelapa sawitnya dari pagi. Ini nak isi dengan apa ni? Petang. Pagi, petang. Bila tengok pagi, petang ini menunjukkan masa. Antara kepada dengan hingga. Antara tiga-tiga ini, mana yang menunjukkan masa? Sudah tentulah hingga petang. Okey? Jawab sama-sama dengan cikgu. Hingga. Okey, di sini. Cikgu Marina menasihati kami supaya mempunyai rasa belas kasihan binatang. Binatang. Rasa belas kasihan, kena ada rasa belas kasihan. Apa? Oleh binatang, atau hingga binatang, atau terhadap binatang. Yang sepatutnya di sini terhadap binatang. Terhadap di sini dia menunjukkan rujukan. Rujukan yang melibatkan haiwan. Rujukan yang menunjukkan binatang di sini. Kasihan terhadap binatang. Okey, kita tengok ayat yang ketiga. Oleh sebab rasa cinta kebudayaan Melayu, Puan Junaidah sanggup menjelajah seluruh negara untuk membuat kajian. Okey. Cuba tengok rasa cinta di sini. Di sini menunjukkan kata adjektif, emotif, menunjukkan rasa, emosi. Bila emosi, cikgu maklum pada awal tadi, kita perlu gunakan akan. Rasa cinta akan kebudayaan. Rasa cinta akan kebudayaan. Pak Ishak menjaga potret yang dilukis anaknya itu dengan baik. Dilukis, ini menunjukkan ke ayat pasif dilukis. Dalam ayat pasif, pelakunya, anak ini kita gunakan di hadapannya oleh anaknya. Okey. 5 orang pendaki yang hilang 3 hari lalu telah dijumpai. 3 hari, masa. Mana yang menunjukkan masa? Ini menunjukkan peringkat masa. Ini menunjukkan lingkungan. Ini menunjukkan penanda waktu atau masa. Ini penanda waktu atau masa. Sejak bila? Sejak 3 hari lalu. Sejak di sini. Amin dan Iman, Amin lebih cekap menjaringkan gol. Dalam Amin dan Iman, atau tentang Amin dan Iman, ataupun antara Amin dan Iman. Antara Amin dan Iman, Amin lebih cekap menjaringkan gol. Antara di sini kita guna untuk lingkungan yang tak ada jarak. Yang tiada jarak, yang tiada masa misalnya. Mereka berbincang peningkatan kes COVID-19 sejak akhir-akhir ini. Mereka berbincang. Berbincang, kita kena guna apa? Akan, tentang, atau terhadap. Kita guna tentang. Berbincang tentang peningkatan. Berbincang tentang menunjukkan apa yang dibicarakan. Apa yang diperkatakan. Okey. Orang itu sentiasa sependapat majikannya. Sependapat dengan majikannya. Di sini menunjukkan perbandingan keadaan. Pendapat dia sama dengan bos dia, sama dengan majikan dia, sama dengan ketua dia. Sependapatnya di sini, di sini menunjukkan perbandingan. Okey. Seterusnya, hatinya keras batu. Ini kiasan. Hatinya keras, degil. Seperti batu. Seperti batu. Ini sangat mudah. Dan kita tengok yang terakhir. Derma anak-anak yatim akan dipungut. Derma terhadap, atau derma demi, atau derma bagi. Di sini kita gunakan bagi. Bagi ini kegunaan untuk sesuatu. Derma ni untuk apa? Bagi apa? Untuk apa derma tu? Untuk sesuatu, untuk anak yatim. Okey? Bagi anak-anak yatim. Okey. Tengok pula. Okey. Sekarang cikgu nak minta awak masuk Quizzy. Search ataupun cari Google
masuk Quizzy, type Quizzy pada ruangan alamat dia, ataupun address dia. Tuliskan kod. Ini kod kita pagi ni, 229742. Klik join game, tulis nama dan bersedia. Bersedia. Okey. Cuba tengok, ada tak yang nak masuk sama-sama dengan cikgu? Quizzy. Ada tak yang nak masuk dengan cikgu Quizzy? Tak ada, cikgu main sorang-sorang lah gayanya ni. Ada tak? 229742, ada tak? Tunggu seminit. Okey, ada tak ni? Ada? Kalau tak? Kalau tak ada, cikgu nak bawa kepada satu lagi video. Sebelum kita berakhir slot ni. Okey, sekali lagi. Awak cari lambang Google Chrome. Awak type Quizzy. Quizzy. Kemudian join game menggunakan kod yang cikgu paparkan ini. Ada tak? Okey, Quizzy nah, bukan Kahoot, Quizzy. Okey, cuba tengok. Cikgu tunggu seminit. Okey, tunggu. Okey, tunggu. Tunggu set. Okey. Masuk cepat. Nazirah Batrisha, anak murid cikgu ni. Okey, cepat. Okey, cikgu start Okey, cikgu nak mula. Okey, terima kasih 32 orang Okey, kita start. Ada tak? Internet tak ada apa. Masukkan dalam ni. Internet tak ada. Okey, kita start Okey. Okey, terima kasih Fatin Ahmad, Bok Hazim, Umair Sri Tiga, Razki, Adra, SRKSI, Iris Ryan Sri Tiga, Izahan. Okey, bagus. Isha, Dia Balkis, Danish, SKCP, Nur Sakinah, Naim, Anik, bagus. Nur Syafika, Arisha, SRKSI, Syahira, Yucha Furi, Fakihah Kalisha, Alif, Afif Sri Tiga, Hazim, Arisa, Raimi, Fatimah, Adam, Aish Iswidat, Azwa. Okey. Okey, cuba habiskan. Kita dapat menang tak? Okey, kita tengok pemenang di sini.
Yang tangga yang paling teratas, Bot Hazim, tahniah. Okey, Danish SKCP, tahniah. Bot Hazim, Fatin Ahmad, Arisha, Duang Kamon, Umair, Sri Tiga, Razki, tahniah. Arman, tahniah. Okey. Ada lagi yang belum siap? Okey. Okey, buat habiskan ya. Okey, tahniah. Terima kasih kerana masuk bersama-sama dengan cikgu. Okey. Sekarang kita tengok sebelum kita akhiri sesi kita hari ini, ulang kaji. Sebut pasal kata sendi ni, ramai pelajar yang selalu salah faham tentang penggunaannya. Tahukah anda apa perbezaan antara dari dan daripada? Inilah kata sendi yang selalu buat pelajar keliru. Kalau nak ingat, senang je. Untuk kata sendi dari, ingat hukum mat, masa, arah, tempat. Kata sendi daripada pula digunakan untuk hal-hal lain. Contohnya, saya berasal daripada Sabah. Salah kerana Sabah merupakan nama tempat. Ingat hukum mat? Ayat yang betul ialah saya berasal dari Sabah. Baju saya lebih cantik dari baju awak. Salah kerana baju bukanlah masa atau tempat. Baju saya lebih cantik daripada baju awak. Ini macam mana pula dengan kata sendi di dan pada? Kata sendi di hanya boleh digunakan untuk merujuk kepada tempat. Contohnya, di rumah, di bawah atau di Kelantan. Kata sendi pada pula merujuk kepada masa, orang, binatang dan benda abstrak. Pada hari itu, pada cuti sekolah, buku itu ada pada Ali. Pada pendapat saya, jaga-jaga jangan lakukan kesilapan berikut. Di hari itu atau di cuti sekolah. Salah kerana hari atau cuti sekolah menunjukkan masa. Oh ya, kalau merujuk kepada tempat, pastikan kata sendi di dieja dengan jarak. Contohnya, di sana. Salah. Di sana. Betul. Di sekolah. Salah. Di sekolah. Betul. Bagaimana pula dengan ke dan kepada? Perkataan ke hanya boleh digunakan untuk tempat, masa dan benda konkret tidak bernyawa. Jika merujuk kepada orang dan benda abstrak, gunakan kepada. Contohnya, dia menyuarakan masalahnya ke pihak atasan. Salah kerana pihak atasan bukanlah tempat, masa atau benda. Pihak atasan merujuk kepada orang kan? Dia menyuarakan masalahnya kepada pihak atasan. Betul. Mudah kan? Sebenarnya taklah susah mah. Okey, dengan berakhirnya paparan yang cikgu tayangkan tadi, yang cikgu paparkan ini, maka berakhirlah sesi Bahasa Melayu hari ini, kata sendi nama. Dan sebelum melabuhkan tirai, cikgu harapkan kamu belajar di rumah dengan bersungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh, manfaatkan masa yang terluang ini. Kalau tak dipecahkan ruyung, manakan kamu dapat sagunya. Kalau awak tak belajar bersungguh-sungguh, manakan pula kita nak berjaya. Okey? Sampai situ sahaja. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.